10 hari yang terakhir ini adalah sangat-sangat penting, yang akan menentukan keberhasilan ibadah kita dalam bulan Ramadan ini seperti mana yang diharapkan ataupun tidak. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim, hanya senya amalan itu Allah akan lihat pada penghujung dia, tuan-tuan. Biasa kita dengar hadis innamal a'malu binniyat, hanya senya amalan itu akan dilihat pada niat di awal ibadat. Dan jangan kita lupa darjat hadisnya sama, hadis sahih dalam kitab Imam Bukhari lagi. Hadis yang mengimbanginya adalah innamal a'malu bil khawatim, hanya senya amalan itu Allah lihat pada yang hujung. Jadi kita kena, kok mana pun kita kena kekalkan stamina ibadat kita lah 20 hari yang lepas ni untuk 10 hari yang akan datang. Dan itulah agaknya, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan malam Al-Qadar itu, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tu, 80 tahun lebih tu, dan hanya diberikan signal oleh Nabi SAW keberangkalian besar berlaku. Dan dia boleh berlaku sebenarnya daripada awal Ramadan, tidak mustahil bagi Allah Ta'ala, tetapi keberangkalian besar ia berlaku adalah pada 10 yang terakhir. Dan malam ini adalah malam yang ke-21. Dan apabila dilihat cara puasa Nabi SAW untuk perbandingan dengan puasa kita, cerita Nabi berpuasa, apa yang Nabi buat ini paling banyak antara diceritakan adalah oleh Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah, isteri baginda sendiri. Sayyidatina Aisyah telah buka rahsia kepada kita bahawa Nabi SAW tatkala Sayyidatina Aisyah kata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila masuk 10 yang terakhir tu. Macam kita ni lah, zaman kita ni atau waktu kita ni, Nabi SAW kekal mengekalkan stamina ibadat dia sebelum-sebelum ni, dan dia tambah 3 lagi. Pertama, ahya lailahu, Nabi SAW pada 10 malam terakhir ni tidurnya akan lebih menjadi kurang dan menghidupkan malam-malam pada 10 terakhir ni. Ulama bahas adakah seluruh malam atau sebahagian besar malam. Maka kebanyakan ulama kata bukan seluruh malam, sebab dalam hadis yang lain ada dikatakan bahawa Nabi SAW pun ada waktunya tidur dan sebagainya, tapi sebahagian besar malamnya. Tapi 10 hari terakhir ni, tuan-tuan sekalian, kita kalau nak ikut Nabi SAW kena lajak sikit ataupun kena awal lagi datang. Kalau subuh kita pukul 6 lebih 5.48 gitu atau 6 lebih sikit, kita datang pukul 4, maknanya memperbanyakkan menghidupkan malam-malam bulan 10 terakhir ini. Semasa saya belajar di Mesir, macam kat sini juga, nak cari 8 pun ada, nak cari 20 pun ada, nak cari yang cepat habis pukul 9 suku pun ada, 10.30 pun ada, ikut masing-masing, habuan masing-masing. Di tempat saya duduk tu, di rumah sewa tu, dia tiap-tiap malam 8 rakaat je, tetapi 1 juzuk. Cuma 10 malam terakhir, awal malam buat tarawih 8 rakaat 1 juzuk, tetapi nanti pukul 3, pukul 4 sebelum subuh datang lagi, di situ qiyamul lail 1 malam 3 juzuk. Maknanya kalau kita ikut betul-betul
2 kali khatam dalam sembahyang kita dengar Al-Quran. 30 hari, 1 hari 1 juzuk, dan 10 malam terakhir 1 hari 3 juzuk. Itu maknanya menghidupkan malam lebih. Di Indonesia ada yang sampai dah ada masjid buat 1 hari 30 juzuk, 8 jam, daripada lepas sembahyang isyak sampai pukul 3, pukul 4, di beberapa buah pondok. 1 malam khatam, bukan 1 juzuk, 1 malam khatam. Nombor 1, Nabi SAW melebihkan, menghidupkan malam lebih daripada malam-malam 20 malam sebelum ni, kalau kita nak ikut sunnah Rasul SAW. Itu yang pertama, maknanya ahya lailahu. Bahkan Nabi SAW 10 malam terakhir tidak pernah diriwayatkan meninggalkan ibadah iktikaf sampai baginda wafat. Iktikaf di masjid 10 hari terakhir. Yang ini iktikaf ni belum lagi membudaya di dalam masyarakat kita. Pahala besar tuan-tuan sekalian. Sayyidatina Aisyah juga cerita pada kita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadan. Dan adalah Nabi SAW itu beriktikaf pada 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Nabi SAW keluar daripada iktikaf kalau sekiranya ada jihad fisabilillah, kalau tidak dihabiskan waktunya dalam masjid. Ini ibadat iktikaf ni tuan-tuan sekalian, kalau di negara Arab tu biasalah, di tempat kita belum lagi, sebab barangkali kita bekerja dan sebagainya lah. Tetapi ia adalah satu ibadat yang sangat-sangat digalakkan dalam Islam. Maksudnya 10 hari yang terakhir ni kita perbanyakkanlah sikit peruntukan masa duduk di masjid. Tak mesti semayang tuan-tuan sekalian, duduk di masjid iktikaf ni kita boleh memperbagaikan kita punya ibadah di dalam masjid ketika iktikaf. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW disebut sebagai syadda mi'zarahu. Nabi SAW pada 10 malam terakhir Nabi mengetatkan ikatan kain, bagi ketat. Apa hal pula ketat? Itu sebagai simbolik Nabi tidak menggauli, mencampuri isterinya, menjauhi ataupun dia mengekang lebih daripada waktu biasa soal syahwat, kerana memberi tumpuan untuk iktikaf, munajat, ambil kesempatan 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir. Yang ketiga, Nabi SAW, ini pun tuan-tuan sekalian kita kena tengok baliklah diri kita dan keluarga kita. Nabi SAW pada 10 malam terakhir, Nabi bukan sahaja setakat bangun seorang-seorang. Dalam hadis Sayyidatina Aisyah kata, aiqadha ahlahu. Nabi SAW ajak, gerak isteri dan putera-puteri baginda, maksudnya isteri baginda lah, untuk sekali bangun menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Yang ini saya tengok, observasi saya adalah bukan kebanyakan lah, adalah segelitir yang disyok sendiri saja tuan-tuan sekalian. Ada di kalangan ayah-ayah yang rajin sembahyang tak tinggal, tapi anak-anak dia tak kisah sembahyang ke tidak, dan dia tidak melihat kepentingan keluarganya sekali diajak untuk beribadat. Tuan-tuan, nikmat yang di antara nikmat yang paling indah nanti apabila kita masuk syurga adalah bersama dengan kaum keluarga kita sendiri. Jadi tuan-tuan sekalian, ini 3 perkara yang dibuat oleh Nabi SAW pada pecutan yang terakhir itu, iaitu 10 malam yang terakhir.